kita atau Minai. Min al-Yaman, kam sana. Right? Kita nak nego. Mohon permit tak mau bagi. Obat rayuan tak ada jawapan. 2 bulan lalu, tular sebuah kedai dessert manisan Arab di Bukit Bintang yang disita oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL tidak mempunyai lesen yang sah daripada DBKL untuk sebarang aktiviti menjaja dan hanya mempunyai lesen hiburan semasa ataupun lesen untuk promosi luar bangunan. Premis ini juga dikatakan telah dikendalikan oleh warga asing tanpa permit yang sah. Selepas kedai mereka, rupa-rupanya ada berlambak lagi kedai-kedai Arab ini di area Bukit Bintang. Lebih mengejutkan, rata-rata daripada mereka dipercayai berniaga secara haram dan juga menggajikan pekerja secara haram. Perkara ini telah didedahkan oleh tim Terjas 11 Ustaz Sofian sewaktu mengadakan program walkabout bersama-sama aktivisnya di area Bukit Bintang malam tadi. Monopoli perniagaan rakyat. Wah, ini ada permit. Satu-satu kedai kita balot malam itu. Kita pirate, hampa mai sana besok. Tengok mai support. Ni kita beritahu. Tim Bukit Bintang, berniaga, rakyat tempatan, warga negara Malaysia berniaga. Hampa perlu support saja. Sebab kita sokong warga negara Malaysia berniaga, ekonomi perlu diberikan kepada rakyat Malaysia berniaga tempatan. Sama-sama. Hafiz berniaga di sini ya. Selamat maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semua ni memang pekerja. Itu siapa ni? Ini bukan. Ini pekerja, ini pekerja. Bukan. Ini pekerja. Ini pekerja. Bukan. Okey, mari jom. Ini beritahu sini bukan pekerja. Nanti you kenal ni sudah. Bukan. Okey, supaya government tak ambil tindakan bagi orang. Betul ya? Dia orang mana? Orang Sabah, baik. Okey, baik. Okey, you pada mana? Pada mana? You pada mana? Bangladesh. Ini pekerja ya? Okey, ambil nama kedai. Tak, okey, Malaysia. Hei, tak faham bahasa lain. Bahasa pun tak faham. Macam mana apa berniaga? Bahasa pun tak berniaga. Lu pada mana? Dia mana? Arab, Syria. Dia pada mana? Dari Arab, tahan. Akhir tahan. Atau Minai. Min al-Yaman, kam sana berkahnya? Kam sana? Sabah 7 bulan dia baru lepas stabil lunas. Okey. Ada Oman, ada Sunan dan Jamiah. Mahal. Ini syukur alhamdulillah. Okey, dah duduk di sini. Saya cuma nak bagi tahu ni bukan tanggungjawab kita. Tapi saya nak bagi tahu macam mana Bangladesh ni boleh berniaga. Macam mana dia boleh berniaga telefon. Kalau di DBKL memang tak boleh berniaga melibatkan aksesori telefon. Sebenarnya hari ini saya main, besok apa perlu ambil tindakan. Kalau apa tak ambil tindakan, mesti ada perkara yang tak kena. Tak boleh ambil. Memang tak boleh berniaga. Kalau ada orang pertikaikan. Sebab apa sebelum ni boleh berniaga? Sebelum ni bukan boleh berniaga. Tapi sebelum ni tak ada rakyat yang bangkit bersuara. Sebab tu dia orang berniaga. Ini bukan melibatkan rezeki. Ini melibatkan undang-undang negara. Kita duduk di sini. Kita sebagai rakyat Malaysia juga perlu ikut undang-undang. Takkanlah warga asing macam ni dia orang mari di sini. Dia orang berniaga. Dia membolot ekonomi kita. Dia merompak subsidi kita. Kita diam. Ini tak boleh. Besok kita dedahkan hari ini. Besok kita minta immigration, kita minta DBKL turun buat pemantauan, buat pembersihan, selesaikan Bukit Bintang ini. Macam mana apa selesaikan nilai? Macam tu apa selesaikan Bukit Bintang ini. Anta min aina? Suria. Ini min Suria. Sasmak. محمد تيسير. كم سنة قبلنا؟ هنا 7 عاشوراء 7 سنة. 7 سنة. من أي بطاقة؟ من أي برميل؟ من mahar. Malaysia mahar gitu. Okey, saya bagi tahu lagi ya, saya bagi tahu. Ini melalui mahar. Mahar adalah satu NGO yang mohon permit kepada immigration untuk dapat stiker. Dia dapat stiker untuk dia ada di sini. Ini satu program mahar, punya program. Tetapi saya bagi tahu, kalau semua jadi masuk sini buka perniagaan berniaga, apa akan jadi monopoli ini? Ini juga perlu dinilai semula oleh kerajaan. Saya bagi tahu program mahar. Program mahar bawa masuk warga negara Syria adalah 3,000 orang sejak daripada tahun 2015 sehingga 2018.
Ini program yang dibuat oleh kerajaan. Bawa masuk ke sini. Dalam masa 3 tahun, ada 3,000 daripada Syria. Al-an kam adadukum fi Malaysia? Takriban 7,000 8,000. أكثر لا يسع. أكثر من 10. كنا قبل كورونا يس. قبل كورونا الآن أجل الآن 7,000 بالكثير. Oi, dia bagi tahu sekarang ni ada 7,000. Hamba tanya kerajaan, macam mana boleh naik dan apa program ini buat dan macam mana mereka ini boleh bebas berniaga, buka perniagaan di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur. Ini program yang gagal. Program ini juga perlu dinilai semula oleh agensi-agensi kerajaan. Program ini perlu dinilai semula oleh kerajaan pada hari ini. Tuan-tuan, ini adalah lambakan warga asing, bukan bekerja, tapi mereka berniaga di sini. Kalau saya tanya sekarang, dia akan bagi tahu bahawa perniagaan ini adalah milik rakyat tempatan. Ada sahibul mahal man. Sahibul mahal, Abu Mahal. Wah يقولوا لا. كيف؟ هي شركته يا أخي. Tak mai sini. Mai sini. Mama tak apa lah. بسيطة يقول له تعال صحيح تعال يلا بسرعة يقول تعال هذا بسيطة هذا بسيط اوكي tadi dia bagi tahu dia syarikat bila saya tanya dia syarikat kalau dia syarikat dia orang kosong dia orang berniaga apa tengok sini lagi ini siapa punya okey lesen lain-lain okey sahabat kepada DBKL kedai kecil macam ni hampa bagi lesen macam mana jadi satu kedai dia orang pecah kan dia orang potong kedai kan satu kedai dia orang potong ini undang-undang lah woi satu kedai dia orang potong dia orang bagi sewa macam mana jadi lesen lain-lain ini tak ada kalau lesen lain-lain saya cuma nak tanya satu kedai dia orang potong dia orang apply permit macam mana apply permit makna kata tidak ada permit bila tak ada permit bermakna dia orang ini berniaga macam mana ini yang rakyat Malaysia perlu tahu bahawa dia orang berniaga ini secara sah ataupun tidak setuju tak setuju kita minta immigration kita minta PBT buat pembersihan di Bukit Bintang setuju tak setuju hampa tengok rakyat akan terus bersuara kami bongkar besok hampa turun bersihkan Bukit Bintang Assalamualaikum. Kita selalunya patuh kepada undang-undang negara di dalam bab berniaga pun sama. Cuma hanya segelintir dan kes terpencil sahaja rakyat kita berniaga tanpa lesen dan di tempat yang tak dibenarkan. Itu pun disebabkan permit berniaga yang tidak diluluskan dan rakyat kita juga terdesak untuk mencari sesuap nasi. Kalau kita nampak majoriti warga asing ini berniaga, mereka adalah peniaga haram. Warga asing memang tidak dibenarkan berniaga oleh PBT. Jadi kepada rakyat negara ini yang masih mempertahankan warga asing ini mencari rezeki halal, anda silap. Mereka akan menunggang agama untuk mencapai matlamat mereka dan meraih simpati anda. Lihat video ini, lihat bagaimana pedagang kita dilayan oleh PBT. Mereka ini bukanlah warga asing. Rakyat kita akan membanding-bandingkan dengan banyak video viral bagaimana mudahnya warga asing ini berniaga berbanding rakyat kita. Sebab itulah rakyat kita ini akan mengecam pihak PBT disebabkan perkara ini. Kerana perkara ini jelas di depan mata kita. Kita nak berniaga, mereka tak bagi permit. Macam tu. Kita minta permit, kita minta dah tapi mereka tak bagi. Dia pun main ikut pang kita. Nampak? Nego nak berniaga tapi permit kita dah minta. Bayaran dah buat dah. Kata tak apa. Ni majlis ni, hajar majlis. Ya? Dah? Tengok no. Nego lebih masa, lebih hari dia pun tak main. Kita nak berniaga. Mohon permit tak mau bagi. Ubat rayuan tak ada jawapan. Ya. Mohon permit tak duit. Ya. Ubat rayuan tak ada jawapan. Majlis pembenaran. Rawi tengok ni. Tak permit tak bagi, main ku barang orang cepat. Kita di tanah private. Event di tanah private. Ya. Kelulusan mahal kita dah dapat. Ya. Nampak tetangga pun dia pun ambil. Surat pun dia tak bagi. Pun ambil ya, surat pun dia tak bagi. Surat compound ke apa ke dia tak bagi. Ya. Surat pun tak bagi terus ambil. Terus mahal. Surat saman pun tak bagi.
Tak ada apa betul ni. Tak ada. Tak ada apa betul ni. Cuma Surat pun tak ada. Arahan daripada atas, surat arahan ke pun tak ada. Ambil barang tak ada, kompan pun tak ada tulis-tulis.